Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhaili bin Zirosli. Nombor metrik I19204087. Okay, baik. Parti Islam se-Malaysia. Saya akan menerangkan pendahuluan. Parti Islam se-Malaysia PAS merupakan sebuah wadah politik yang sinonim bagi pejuang agama Islam yang hendak menerapkan Islam dalam masyarakat dan pemerintahan. Perjuangan utama PAS ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam yang melaksanakan perkembangan lain. Kehadiran PAS di persada politik tanah air juga telah menyemarakkan lagi usaha dakwah di tanah Melayu. Sumbangan PAS terhadap dakwah Islam sememangnya tidak dinafikan sejajar dengan peranan PAS sebagai sebuah parti politik Islam. Perluan kajian terhadap pelaksanaan dakwah PAS. Kajian terlebih dahulu akan memfokuskan kepada PAS dan mengkaji beberapa perkara utama yang berkaitan seperti latar belakang penubuhan, dasar, seruan, tujuan, matlamat perjuangan, struktur kepimpinan, serta struktur organisasi dan pentadbiran. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Hakim bin Sahruf, I201045990. Saya akan membentangkan tentang sejarah penubuhan Parti Islam se-Malaysia. Parti Islam PAS ni ditubuhkan pada 23 Ogos 1951 yang telah dipersetujui oleh para ulama di Kuala Lumpur untuk menubuhkan satu persatuan. Tetapi pada 24 November 1991 namanya ditukar menjadi Persatuan Islam se-Malaya, dan kemudiannya ia berkembang menjadi sebuah pertubuhan politik dakwah yang penting dalam negara ini. Penglibatan dan semangat PAS ni dalam politik Islam sangat-sangat penting kerana ia melibatkan penglibatan dan juga sumbangan dalam politik yang ada di dalam Malaysia. Kemunculan PAS ni hasil daripada silang pengaruh, iaitu silang budaya yang berlaku dalam gerakan Islam yang lebih awal seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Musyami di Indonesia dan Jamani Islami di Pakistan. Ketiga-tiga pengaruh ini telah menyerap masuk ke tanah Melayu dan membuatkan orang-orang tersedar bahawa Islam itu penting. Jadi ia telah ditubuhkan. Sebelum pertubuhan PAS ini, para ulama telah menghasilkan majlis tertinggi agama Islam, agama Malaya, iaitu MATA pada 1947 yang diikuti oleh Hizbul Muslimin. Tetapi dengan berlakunya darurat pada Jun 1948, ia telah dihentikan. Jadi selepas pada itu, para ulama ni dia cuba untuk menggerakkan Islam di Malaysia, dan mereka menyertai pertubuhan Parti Nasional UMNO untuk membolehkan mereka membolehkan isu-isu Islam diperkatakan. Tetapi terdapat beberapa konflik yang telah menyebabkan para ulama ini ingin membuat satu organisasi sendiri ataupun satu pertubuhan sendiri. Maka dengan terjadinya beberapa konflik yang tidak dapat dielakkan, para ulama menubuhkan satu parti politik, iaitu PAS, Parti Islam se-Malaysia. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Haziq bin Azron, nombor metrik I19103459. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang usaha-usaha PAS. Okey. Usaha yang pertama adalah menyuruh umat manusia
kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, dan sunnah Rasul melalui dakwah secara lisan dan tulisan dan juga secara amalan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memperjuangkan Islam sebagai akidah dan syariah serta menjadikannya sebagai panduan berpolitik dan bernegara, serta memperkenalkan nilai-nilai keislaman dalam usaha menegakkan keadilan dan juga kemajuan di segenap bidang termasuk pemerintahan, pentadbiran ekonomi dan sosial, serta pelajaran dan pendidikan. Okey, itu adalah usaha yang kedua. Okey, yang seterusnya adalah memupuk dan memperkukuhkan dan memperkuatkan ukhuwah Islam dan menyuburkan rasa perpaduan di kalangan rakyat bagi memelihara kehidupan politik dan masyarakat yang sihat dan berkebajikan. Okey, itu yang ketiga. Yang seterusnya adalah mengajak dan menggalakkan badan-badan pertubuhan dan orang-orang perseorangan bagi mengenali, memahami serta memperjuangkan konsep dan pandangan dalam Islam. Okey. Yang seterusnya adalah menyediakan rencana-rencana dan bertindak bagi memperbaiki susunan serta institusi-institusi masyarakat berbentuk politik, keadilan ekonomi dan negara untuk membela kepentingan Islam dan rakyat. Okey, yang seterusnya adalah untuk usaha yang seterusnya adalah mempertahankan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara dan juga berusaha untuk mengembangkan bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Okey. Usaha yang seterusnya adalah memperjuangkan wujudnya kebudayaan negara berasaskan nilai-nilai yang tidak bercanggah dengan ajaran-ajaran Islam. Okey, seterusnya adalah untuk kita menyertai dan bekerjasama dengan badan-badan persatuan atau pertubuhan-pertubuhan yang tidak berlawanan tujuannya dengan PAS, bila mana dan selama mana ianya mustahak dan sesuai serta tidak bercanggah dengan undang-undang negara. Okey. Yang seterusnya pula adalah memperjuangkan hak dan kepentingan umat Islam di negara ini tanpa mengabaikan tanggungjawab melaksanakan keadilan terhadap seluruh rakyat Malaysia dan bertanggungjawab mewujudkan keharmonian antara kaum di dalam negara ini. Okey. Seterusnya adalah menyertai dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa bersatu atau badan-badan yang sah bagi mengekalkan keamanan dan menjalinkan hak-hak asasi manusia serta menghapuskan segala ancaman kezaliman, kepalsuan, perhambaan dan penindasan di kalangan umat manusia. Dan usaha PAS yang terakhir adalah melakukan apa-apa jua usaha yang dalam batas-batas perlembagaan dan undang-undang negara bagi mencapai semua tujuan-tujuan PAS di dalam dan keluar. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ramadan Azizan. Matrik saya I1830420. Dan seterusnya saya diberi tugasan untuk membincangkan tentang cara pelaksanaan dakwah Parti Islam se-Malaysia. Okey, lanjut. Cara dakwah PAS. PAS merupakan salah satunya pertubuhan Islam yang bergerak sebagai parti politik dan dakwah. Sebelum kita masuk isi yang lebih lanjut, kita perlu mengetahui PAS ini adalah satu parti politik dan satu medan dakwah juga. Okey, yang kedua, pada masa yang sama PAS menjadikan pentas politik sebagai medium dakwah yang mampu memberi kesan yang lebih menyeluruh kepada rakyat jika
jika disuara didengari. Maksudnya di sini parti politik merupakan satu medium dakwah untuk orang-orang PAS ini tentang membangkitkan isu-isu agama dan berdakwah kepada semua lapisan masyarakat. Jika di satu sidang ataupun di satu parlimen. Okey, dan seterusnya ketiga, PAS memegang matlamat Islam sebagai tunjang utama, menjadikan perkara asas seperti Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Dan ini konsepnya tidak lari. Al-Quran dan Sunnah merupakan satu asas, merupakan satu tunjang. Dia tak boleh lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Jika disuarakan, dia perlu dinilai supaya tidak bercanggah Al-Quran dan Sunnah. Okey, yang keempat, dakwah PAS seperti kesinambungan usaha para Nabi dan Rasul, iaitu menyampaikan risalah dan dakwah kepada Nabi. Ini satu tugas para Nabi lah, untuk menyampaikan dakwah, sama seperti semua Nabi yang menyampaikan dakwah untuk menegakkan Islam dan agama yang diberi. Okey, 5, menggunakan semua konsep yang diajarkan Rasulullah, kaedah, metod sebagai contoh, memberi nasihat baik, menunjukkan akhlak baik, qudwah hasanah dan sebagainya. Ini cara-cara berdakwah secara berhikmah yang telah diajarkan oleh para Nabi dan Rasul. Yang ini PAS telah menggunakannya. Yang keenam, menyampaikan hujah dan fakta yang benar serta bukti-bukti dalam ayat Al-Quran. Ini apabila sesuatu perkara yang apabila orang Muslim bertanyakan kepada orang Islam, maka kita akan memberikan fakta atau bukti-bukti di dalam ayat Al-Quran. Jadi tidak lari apa yang dicakapnya. Okey, dan seterusnya yang ketujuh, mengadakan kempen atau program yang berkaitan menarik minat tentang Islam. Yang ini bila kita mengadakan satu kempen dan program, contohnya sebagai program ceramah tentang kehebatannya Rasulullah. Lepas tu kempen yang menarik minat. Yang ini seperti kempen memakai tudung dengan cara yang sesuai. Lepas tu kempen yang baiklah yang diadakan oleh parti PAS. Okey, yang seterusnya, menegakkan hukum wuduk dengan undang-undang Islam seperti RU 355. Yang ini hukum wuduk dengan Al-Quran, satu undang-undang yang telah PAS gunakan untuk menegakkan satu hukum Islam seperti RU 355 yang pernah menjadi disuarakan hak orang Islam tentang hukum wuduk perlu dilaksanakan di Malaysia. Okey, dan seterusnya, strategi dakwah PAS. Dakwah PAS secara terang-terangan tanpa rasa takut, kerana dakwah hari ini lebih bersifat universal. Yang ini PAS tidak lagi takutlah, kerana Malaysia merupakan agama menetapkan Islam itu agama persekutuan, agama yang utama. Jadi PAS memberikan satu dakwah secara terang-terangan, tidak ada rasa takut. Dan kedua, memberi sumbangan dan dakwah setiap rumah ke rumah. Ini strategi dia. Apabila dia memberikan sumbangan, dia akan memberikan satu dakwah, satu motivasi untuk kepada orang yang susah, orang yang tidak berkemampuan, atau orang yang kurang, orang yang sakit dan tidak berkemampuan. Okey, dan seterusnya, sasaran dakwah PAS. Pelaksanaan dakwah PAS telah digerakkan oleh seluruh peringkat masyarakat. Jadi tiada yang terkecuali. Peringkat yang muda, tua ataupun budak kecil, semua diberikan dakwah. Dan golongan atas dan meran diberi secara adil apa yang diperlukan. Dakwah atau memberi sokongan atau memberi sumbangan diberikan secara adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa itu PAS yang telah, yang ini PAS menggunakan konsep itu. Dan ketiga, tidak terhad kepada orang Islam saja, bahkan melibatkan usaha kepada non-Muslim. Ini dakwah PAS ni luas bagi orang Islam dan bukan orang Islam. Dan seterusnya, pengurusan dakwah kepimpinan yang terdiri daripada lajanannya dan dewan-dewan ahlinya. Okey, pengurusan dakwah ni, apabila PAS berdakwah menggunakan pengurusan dakwah yang paling besar, yakni dewan-dewan atau parlimen, jadi benda ni akan disuarakan, akan diusulkan di dalam sebuah parlimen. Jadi dia akan didengari. Okey, yang seterusnya, golongan belia difokuskan sebagai penggerak terbesar seperti unit amal. Okey, unit amal ni, sebelum kita tahu, unit amal merupakan satu badan atau unit yang menolong PAS untuk menggerakkan satu jalan kerja PAS. Jadi tulang belakang kepada PAS. Itu saja. Seterusnya saya akan memberikan tugas slide ni kepada rakan saya.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Syahidan Nur Salihin bin Salmi. Nombor matriks I20104570. Okey, baik. Saya akan menerangkan mengenai matlamat perjuangan PAS. Matlamat penubuhan negara Islam merupakan satu matlamat yang tidak disebut oleh perlembagaan PAS. Namun begitu, berdasarkan apa yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpin PAS sama ada melalui tulisan dan ceramah, ia telah memberi satu gambaran yang jelas bahawa penubuhan negara Islam adalah salah satu dari matlamat perjuangan PAS. Okey, matlamat perjuangan PAS ni memang tak ditulis dekat dalam perlembagaan PAS, Parti Islam Malaysia kita. Tapi itulah yang ingin dicapai dalam penubuhan PAS ni. Okey. Yang kedua, Hasan Shukri telah menjelaskan bahawa sesebuah badan dakwah atau organisasi Islam bukan hanya bergantung pada usaha dakwah melalui lisan semata-mata seperti ceramah ataupun kuliah. Bahkan gerakan dan usaha melalui jemaah Islam atau parti Islam untuk mendapatkan kekuasaan seterusnya dapat mewujudkan sebuah negara Islam merupakan satu cara yang sangat penting dalam memastikan syiar Islam dapat ditegakkan. Okey, itu menurut Hasan Al-Basri. Okey, yang ketiga, menurut Wan Ismail bin Wad Abdullah, matlamat utama perjuangan PAS adalah berjuang untuk mendirikan negara Islam. Dalam memastikan pencapaian matlamat tersebut, pelbagai aktiviti dan program telah dilaksanakan sebagai usaha ke arah merealisasikan matlamat untuk mendirikan negara Islam dan mewujudkan sebuah masyarakat yang melaksanakan peraturan dan hukum-hukum Allah. Pada masa yang sama, PAS ingin menjadikan syariat Islam sebagai garis panduan dalam pentadbiran dan perundangan. Dengan sebab itulah PAS telah menyertai pilihan raya dan bertanding dalam setiap pilihan raya umum sejak tahun 1955, iaitu sejak penubuhan PAS ni. Okey, yang ketiga, menurut Ismail Awang, beliau menjelaskan bahawa matlamat perjuangan PAS bukan sahaja mewujudkan sebuah negara Islam. Sebuah negara Islam melaksanakan kewajipan dan tuntutan syariat. Bahkan PAS juga bermatlamat untuk memberi kesedaran kepada manusia dan menanamkan roh keislaman ke dalam hati mereka supaya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain, perjuangan PAS bukan semata-mata untuk menegakkan negara hukum, yang mana menegakkan hukum Allah lah, yang hanya untuk tahu menghukum. Bahkan sebagai negara pendidik yang mampu mendidik dan mendorong manusia supaya menjadi lebih baik dan sempurna. Okey, kesimpulannya, matlamat perjuangan PAS adalah berdasarkan kepada ideologinya yang tersendiri. Daripada awal penubuhannya sehingga kini, matlamat perjuangan PAS adalah sama dan tidak berubah, iaitu berjuang untuk mendirikan negara Islam. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Kuharus Rafiq yang menjelahi kami dari I20104451 ingin menerangkan tentang kesimpulan daripada tajuk ini. Secara kesimpulannya, Parti Islam se-Malaysia atau dikenali sebagai PAS sangatlah membuah banyak hasil dari segi gerakan Islam di Malaysia sekarang. Tanpa perjuangan para ulama terdahulu untuk menubuhkan satu gerakan di Malaysia, maka umat yang ada sekarang mungkin tidak sama seperti yang ada pada masa sekarang. Terdapat pelbagai rintangan yang dihadapi oleh para ulama untuk memperjuangkan agama Islam. Segala perjuangan Islam tersebut telah membuahkan hasil yang baik. Sekarang penghargaan perlu diberikan kepada para ulama setelah memperjuangkan agama Islam yang tercinta. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.